Okey, banyak lagi ni, jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Okey. Di mana cerita ni? Tazkirah Facebook yang ke-41. Tak ada dalam tu, jangan tengok. Sebab dalam tu 40 saja. 40 saja ya. Tentang hati juga. Macam mana nak bagi hati kita ni ikut peraturan? Kita kena tahu apa benda yang boleh merosakkan hati kita, apa benda yang boleh bagi baik hati kita. Yang boleh merosakkan hati kita ialah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Yang boleh mencantikkan hati kita, bagi dia betul lurus, ialah sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji pada syarak. Sifat mazmumah ni, yang ni yang paling kuat merosakkan hati. Orang kata bahaya betul bom nuklear, bahaya bom atom. Tapi bom nuklear dan bom atom ni terhasil melalui sifat mazmumah manusia. Dalam diri manusia tu ada sifat mazmumah, dia cipta benda-benda yang boleh merosakkan manusia. Jadi yang mana lebih bahaya? Sifat mazmumah lagi bahaya. Nak bagi hati kita cantik, kita kena tahu sifat mazmumah ni. Macam mana yang dikatakan sifat mazmumah? Antara contoh sifat mazmumah ni, dia rasa riak, dia rasa ujub, dia jenis pemalas, dia cepat marah, dia sombong. Ada banyak sifat-sifat mazmumah. Dia buka tirai kena kuat lagi kan. Jadi sifat mazmumah ni dia merosakkan hati manusia. Nak lawan sifat mazmumah, nak kekang sifat mazmumah, kita kenal dulu yang mana yang dikatakan sifat-sifat mazmumah. Kalau tak kenal, macam mana kita nak lawan? Contoh, Ali ada sebuah kebun dia luas 40 hektar. Dalam tu macam-macam tumbuhan, dengan pokok jagung, dengan pokok apple, pokok segala macam pokok Tapi masalahnya dalam kebun ladang Ali ni, dia ada banyak lutung. Lutung dia bagi perosak habis. Dia punya barang-barang buah-buah dalam tu. Tanam pokok pisang, dia cabut pokok pisang, dia buat lawan padang. Jadi Ali pun tak tahu nak buat macam mana kan? Dia pergi carilah Syahril. Kebetulan Syahril ni dia ada senapan kampung, senapan gajah. Ali pun pergilah. Pak Long Syahril, Pak Long, di kebun aku tu banyak sangat lutung. Kat upah hang tolong pergi tembak lutung bagi habis. Yang dia ada senapan gajah, beres. Esok pagi aku pergi. Sampai dah kawan tu. Esok pagi Pak Long Syahril ni pun dia usunglah senapan gajah ni. Sampailah di ladang Ali. Bila sampai di ladang Ali, daripada pagi sampai ke petang, sekok lutung pun dia tak tembak. Sebab apa? Sebab dia tak kenal lutung yang mana satu. Macam mana dia nak tembak? Macam sifat mazmumah tadi lah. Kita tak kenal sifat-sifat mazmumah. Apakah tanda-tanda sifat mazmumah? Macam mana kita nak kekang dia? Macam mana kita nak lawan dia? Tembak. Sebenarnya tadi lupa. Jadi kalau kita nak tembak lutung, kita kenal dulu lutung yang mana satu, baru boleh kita basmi dia, baru kita boleh kurangkan dia. Sama juga dengan sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Kita kenal dulu yang mana satu sifat mazmumah, apa tanda-tanda dia, barulah kita boleh kekang dia. Tak kenal macam mana? Yang ni berada di mana? Alam lutung benar. Dia suruh pindah tempat ni, pindah sana lagi. Biasa dia semayang seorang di situ. Hari ni tengok ada ramai lagi tempat dari marah. Dia tanya untuk rakit mana, aku semua. Okay, sambung lagi soal hati. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali buat persoalan. Apakah makhluk yang paling mulia di muka bumi? Adakah malaikat? Bukan. Adakah tumbuh-tumbuhan? Bukan.
Adakah syaitan iblis? Bukan. Adakah benda-benda batu batan? Bukan. Dah tentulah manusia. Jadi manusia ni makhluk yang paling mulia di muka bumi. Mana tu? Tazkirah Facebook yang ke-40. Pada diri makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, apakah benda yang paling mulia? Adakah mata dia? Bukan. Adakah telinga dia? Bukan. Adakah lidah dia? Bukan. Semua bukan. Yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia ialah hati dia. Manusia ni makhluk yang paling mulia di muka bumi. Hati manusia perkara yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia. Jadi orang-orang yang menghubungkan hati tadi, yang paling mulia itu, dengan Tuhan, sedang melakukan pekerjaan yang paling mulia. Siapa dia? Itulah guru-guru, tukang-tukang nasihat, mak bapak kita. Selagi mereka ni bercakap soal agama, dia nak hubungkan hati kita dengan Allah, itulah pekerjaan paling mulia. Macam mana yang dikatakan dia ini pekerjaan yang paling mulia? Sebab dia punya sasaran dia ialah makhluk paling mulia. Dah satu. Yang kedua, sasaran dia ialah benda yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia. Dah dua. Urusan dia nak bawa hati tadi, benda yang paling mulia itu tadi, kepada Allah. Inilah pekerjaan yang paling mulia. Sebab itu guru-guru kita ni, walaupun dia ajar mata pelajaran apa sekalipun, biasanya dia akan selitkan juga cerita-cerita agama sikit. Dia ajar geografi, dia akan kaitkan dengan agama. Dia ajar sains, dia akan kaitkan dengan agama. Dia ajar bahasa Melayu, dia akan kaitkan dengan agama. Setengah pelajar ni dia rasa heran, kenapa cikgu ni ajar seni tapi kadang-kadang cerita agama. Sebab apa? Guru-guru ini dia memang nak kita berjaya di dunia. Dalam pelajaran seni itu memang nak dapat A, kalau boleh dapat A+. A++. Tapi mereka juga nak kita berjaya di akhirat. Kejayaan di dunia ni tak lama. Rasa-rasa berapa lama umur kita? Ada 100 tahun? Tak sampai. Yang lelaki purata mungkin 70 tahun, kalau tak ada apa-apa masalah. Yang perempuan purata mungkin 80 tahun, kalau tak ada apa-apa masalah. Kalau kita berjaya di dunia pun setakat tu je, 80 tahun. Tapi lepas itu kita akan masuk ke satu alam yang baru, yang mana kita duduk di sana trilion tahun selama-lamanya. Kalau di sana rumah kita buruk, buruklah selama-lamanya. Kalau di sana rumah kita cantik, cantiklah selama-lamanya. Di dunia ni 70-80 tahun. Kalau kita rugi pun tak apalah 70-80 tahun. Apalah sangat. Di akhirat tu trilion tahun selama-lamanya. Kalau rugi di sana, lagi lebih banyak kerugian yang kita tanggung. Rugi dunia tak apa, boleh tahan lagi. Rugi akhirat, kita menyesal tak sudah. Memanglah kalau boleh kita nak untung dua-dua. Sebab itu, sungguh pun guru-guru ni dia mengajar pendidikan seni, dia nak anak murid dia berjaya dalam pelajaran akademik, tapi dia selit juga cerita agama sebab dia faham kejayaan mutlak bagi anak-anak murid dia ialah kejayaan di akhirat. Sebab tu dia selit juga. Dunia dengan akhirat ni dia saling mencemburui. Dia seumpama lampu dengan bayang-bayang. Yang ni pernah saya ceritakan dulu dah. Kalau kita duk kejar bayang kita, kejar bayang, bayang tu dia makin bawa kita jauh. Jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Sedangkan lampu kita makin tinggalkan. Kita dah nampak bayang, kita kejar bayang, lampu kita tinggal di belakang. Lama kelamaan bayang pun kita tak dapat. Sebab apa? Dia akan menghilang dalam kegelapan. Mana bayang tadi? Tadi dia nampak makin panjang, tiba-tiba hilang.